Kelas minggu lepas muka surat berapa? Siapa tahu? Kita buat muka surat berapa? 15 ke 16, 17? Cuba respon sikit. Muka surat berapa minggu lepas? Muka surat 15, 16. Seorang je respon. Ni tak buat, ni tak respon ni. Muka surat berapa kita buat minggu lepas? Lagi. Ada 6 orang. Seorang baru respon. Dengar tak suara cikgu? Dengar tak? Saya dah buka mic dah. Okay tak? Okay, cuba respon sikit. Siapa ni ada? Lutfi. Lutfi ada. Muka surat berapa Lutfi? Minggu lepas. Saya suruh buat muka surat berapa? Salman? Azlin? Fatihah? Muka surat berapa? Modul. Buku tu. (15, 16). Betul Okay. Alright. 15, 16. Okay. Kita akan masuk 17, 18 lah. Okay. Okay, macam ni. Cerita dia macam ni tau. Untuk apa orang kata? Bentuk graf. Okay, bentuk graf. Sekejap. Okay. Bentuk graf. Okay, bentuk graf Okay. Korang dah tahu dah, kan? Kalau dia bagi contohnya kan, dia bagi apa fx equal to x square plus 4x tambah 4, kan? So nilai A dia berapa? B dia berapa? C dia berapa? Cuba respon laju-laju. Tengok ingat lagi tak ingat. A dia apa? B dia apa? C dia berapa? Semua orang komen. Nilai A dia berapa? B sama berapa? Bagus. Ingat lagi je tu. A dia 1, macam mana nak cam? Depan ni lah. B dia 4, C dia 4. Bagus semua. Baik. Bila nilai A tu is more than 0, means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai kat atas lah, kat atas. Kan? Bila nilai A tu is more than 0, maka bila awak nak sketch graph nanti, graph awak bentuk senyum ataupun bentuk U. Ingat tu tau. Bentuk U. Okay. Ingat bentuk U. Kalau nilai bentuk U kan. Bila bentuk U, and dia ada nilai puncak kat sini. Nilai turning point kat sini. Ada koordinat kat sini, which is X and Y. Kat situlah. Kat situ. Contohnya, saya lukis macam ni. Kan? Contoh. Ni graf dia. Okay, sekejap. Ni part C. X. Yang ni Y. 0. Contoh lain. Contoh. Graf dia macam ni. Kat bawah ni ada satu
koordinat kat sini, which is X dia, kita tak tahu, let's say that X dia kita anggap 5 dan Y dia kita anggap je 3, negatif 3. So koordinat untuk sini ialah 5, negatif 3. Koordinat ni lah kita panggilkan dia minimum point ataupun titik minimum buat catatan. Ada dua tau, minimum, maksimum. Kalau minimum point berlaku kepada graf senyum sahaja, graf U. Maximum point berlaku kepada graf senyum terbalik macam ni. Okey, jelas tak? Okey tak okey? Ni mukadimah. Okey tak okey? Kalau okey, cuba angkat tangan sikit kalau okey. Buat catatan lah. Okey. Bila graf tu graf senyum, macam mana nak tahu dia graf U ke U terbalik? Tengok nilai A tadi. Nilai A tu lebih besar daripada 0, maka terbentuklah nilai graf U. So shape U ataupun U terbalik based on nilai A sahaja. Ingat tu. The shape of the graph is based on nilai A sahaja. Tahu? Bila nilai A dia positif, maka terbentuk graf senyum, maka akan ada minimum point ataupun titik minimum. Okey. Sebaliknya, ni paksi juga. Paksi Y, paksi X macam ni. And graf ni yang mana nilai A dia adalah negatif ataupun less than 0, terbentuklah nilai A dia graf U terbalik. So ada koordinat kat sini. So koordinat sini, let's say that sini ialah 8. Bawah ni dia turun. And contoh sini, contoh sini ialah 8. Ke bawah ni ialah contohlah negatif 2 kan. So koordinat dia ialah negatif 2, 8. Negatif 2, 8 tu koordinat ni kita panggil titik maksimum ataupun maximum point. Okay, ingat. Titik maksimum U terbalik. Titik minimum U, graf U. Graf U Okay. Okay. Kena faham tu Kena faham. Okay. Tu yang pertama. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Itu yang pertama. Okay. Kemudian kita nak tahu kelebaran graf. Kelebaran graf. Boleh kita proceed? Yes or no? Yes ke? No? Cuba komen sikit. Kelebaran graf. Ni standard punya graf. Jom kita bandingkan kelebaran graf. Kelebaran graf. Ya. Kat A. Okay. Kelebaran graf untuk graf U U. U U. Contoh saya buat 3 macam ni. Saya compare 3 terus. Semua graf U. And U Okay, ni contoh nilai A dia yang fx tadi kan, nilai A dia 1, nilai B dia ialah 2, had ni 3. Kan? Contohlah. Ni pun graf U juga. Dia macam biasa. Okay. Okay, kita start yang ni. Okay, ini kecil je. Nak tengok perbezaan dia. Tengok perbezaan dia. Sekali saya tunjuk. Contoh lah ni. Apa kesimpulan yang kita boleh buat?
Apa kesimpulan yang kita boleh buat? What is the hypothesis for this theory? Semakin tinggi nilai A, semakin the increases of nilai A, semakin dia punya lebar, semakin kurang dia punya lebar. Betul Azlim. Ingat tu, semakin tinggi dia punya nilai A tu nilai A tu yang kat fx sama dengan yang depan x kuasa 2 tu kan. Contoh ini 1x. Yang ni fx. Yang ni 2x kuasa 2. Yang had ni 3x kuasa 2 kan. Beza dekat nilai A je. Semakin tinggi nilai A maka semakin tak lebar, semakin kekurang dia punya lebar. Buat catatan. So lebar tak lebar graf pun bergantung kepada nilai A juga. Gitu. Okay lebar tak lebar graf tu bergantung kepada nilai A juga. Okay, faham ke? Ada soalan tak? Saya? Okay faham tak? Okay, cantik. Pasal apa kaitan dengan nilai B? Apa kaitan nilai B? Okay, ini graf minimum Okay, saya tunjuk yang kedua. Ingat tau. Ni graf yang U. Kita tengok pula U terbalik. Graf U terbalik. Okay. Okay, graf U terbalik Graf U terbalik, contoh ini nilai A dia. Contohnya nilai A dia. Yang ni negatif X kuasa 2. So nilai A dia negatif 1. Yang ni Fx negatif 2X kuasa 2. So A tu negatif 2. So yang ni Fx negatif 3X kuasa 2. So nilai A dia negatif 3. Buat macam tu dulu. Buat macam tu dulu. Kejap. Okey, ini terbalik pula. Ini kecil. Ni sederhana. Sorry, terbalik Ni kecil. Ini sederhana. Ini besar. Buat gitu. Apa kesimpulan dia? Semakin apa ni? Semakin apa? Apa kesimpulan? Siapa nak beritahu? Dia terbalik dengan yang tadi.
Semakin berkurang nilai, semakin meningkat. Gitu. Peredaran Semakin graf. okey. Semakin negatif, maka semakin lebar. Semakin bertambah, okey. Semakin lebar. Gitulah. Jadi dia terbalik. Sekejap saya cikgu confirmkan ya. Buku teks. Dia sama juga dengan Max. Max tingkatan 4. Nanti cikgu buka kelas Max tingkatan 4. Cikgu tu akan ajar cikgu tu. Pengalaman dia banyak. Dia pernah menjadi pensyarah. So beruntung lah siapa yang masuk kelas dia. Bulan Julai ni saya buka kelas Max. Tapi kelas dia rasa malam kot. Sebelah malam. Pernah jadi pensyarah. Dia ada background mathematics. So siapa nak masuk nanti, beritahu mak lah. Sekejap Saya nak check. Saya nak synchronizekan dengan Max tingkatan 4 ya. Sebab rasa macam ada benda tak betul. Okay. Sekejap. Tak apa yang ni cikgu check balik yang ni. So dia ada macam pelik sikit ni. Untuk graf maximum point tu nanti dulu lah. Ya. Tak apa. Okay. Tak apa. Saya nak check, saya nak synchronizekan dengan Max tingkatan 4. Takut pening pula ni. Okay. Tu yang pertama. Yang kedua, julat. Contoh dia bagi function fx sama dengan m kuasa tambah 2, x kuasa 2 tambah 5x tolak 1. Ini pun cikgu dah cerita minggu lepas punya ni. Cikgu dah cerita. Cuma kita akan guna diskriminan. Sebelum kita guna b square tolak 4ac tu, boleh tak korang beritahu dulu? A dia apa? B dia apa? C dia apa? Boleh tak semua orang? Komen sikit. Saya nak tahu A, B, C sahaja. Semakin tinggi. Dia tak? Tulis kat situ. Apakah nilai A dia, B dia, C dia? Nak tengok ingat lagi ke tak ingat ni. Semua orang. Ada 8 orang dalam ni.
Ha. Ni soalan dia, find the range of values of x. Ataupun cari julat. Bila cari julat, kita pun guna diskriminan tapi kan. Tapi tak tahu julat tu macam mana. Tapi kalau dia kata, kan, dia kata graf ni menyilang ataupun intersects with 2 points. Contoh graf dia macam ni kan. Dia kena satu, inilah menyilang antara dua titik. Kalau dia kata sebut dalam soalan tu menyilang antara pada dua titik, menyilang pada paksi X pada dua titik, maka simbol yang awak kena guna ialah diskriminan B square minus tolak 4AC sama dengan kosong. Ini yang kita belajar minggu lepas. Sebab dia ada dua punca nyata dan berbeza. Dua punca nyata dan berbeza. Okay. So A dia apa? Terima kasih. M tambah 2, B 5, C 1. Betul. C negatif 1. Jangan lupa. And then masukkan B square 5 kuasa 2 tolak 4. A dia M plus 2. C is negative 1 equal more than 0. Kenapa more than 0? Sebab soalan state menyilang pada pasi X pada dua titik. Ni gambaran dia. Bila macam ni maksudnya dia ada dua punca nyata dan berbeza. Bila dua punca nyata dan berbeza, kita akan gunakan simbol inequalities more than. Seperti minggu lepas punya kelas. So kira, jom. 5 kuasa 2, 25. Ni kembangkan satu-satu ni. Kembangkan. Cikgu congak aja. Positif 4M. Okay, last kali. Negatif positif 8. Sama dengan more than 0. Okey. Dan pindah 2 ni selesaikan. 33 tambah 4M. Lebih besar daripada kosong. So 4M more than negative 33. So M is more than negative 33 per 4. Inilah jawapannya. Dia nak julat. Okay. So nilai M tu yang kita nak substitute ni mesti more than kat hijau ni kan. Kita nak substitute kat nilai M ni mesti lebih besar daripada negatif 33 per 4. Okay. Barulah kita akan dapat nanti dua punca nyata yang berbeza. Jelas tak? Boleh tangkap? Boleh? Angkat tangan sikit kalau okey. Kalau rasa okey lah. Kalau rasa okey. Kalau tak okey, bagi tahu tak okey. Tak jelas kat mana. Jangan buat-buat okey sudah. Kalau cikgu ada sekat-sekat kan, bagi tahu. Okay. Cikgu mana datang 4? 4. Ni formula. Formula diskriminan. B square minus 4AC. Jelas tak Salman? Okay tak? Boleh ke? Boleh ke? Okay. Lagi soalan? Ingat soalan ni statement dia, this function intersect at x axis. Menyilang pada paksi X at pada dua titik, at 2 points. Bila 2 points, gambaran dia macam ni. So kalau ada dua punca nyata dan berbeza, so simbol dia lebih besar. Ingat tu. Tu yang pertama. Okay. Tu yang pertama. Ingat. Keluar dalam soalan, ada je soalan cikgu boleh bagi soalan tu. Boleh. Korang boleh jawab insya-Allah. Dia ilmu dia based on sini lah sebelum nak jawab benda tu. Sebelum nak jawab soalan-soalan tu, soalan-soalan pasia negeri-negeri tu kan. Dia tapak dia kena kukuhkan kat sini tu. Second case. Kan? Dengar betul-betul? Second case is dia bagi function ni macam ni. Fx x kuasa 2 tolak 8x tambah q tolak 3. Kan?
So dia kata, dia beritahu siap-siap, this function has a graph that not intersect with x-axis. Tak menyilang langsung pada pasti x. So graf dia, gambaran graf dia macam mana? Ni graf dia, graf senyum sebab nilai A dia positif, nilai A more than 0. Dia macam ni tau. Ni paksi Y, paksi X. Dia tak kena langsung kat paksi X. Maksudnya, dia kes ke mana? Kes apa? Kalau kes pertama, punca mempunyai dua punca nyata dan berbeza minggu lepas. Kes yang kedua ialah dia tidak mempunyai punca nyata dan berbeza. Dia termasuk dalam kes kedua. Dia masuk kes yang ketiga. Kes yang kedua ialah, jenis yang kedua ialah mempunyai punca yang sama. Ni dia tak ada punca nyata dan berbeza, maksudnya B square minus 4AC disebabkan dia tak menyilang pada paksi X. This graph is not intersect with x-axis. So inequality punya simbol kita akan guna more less than 0. Ingat tu. Ingat. So sebelum nak guna discriminant tu, state the value of A, which is 1, B yang ni B sentiasa yang ni, negatif 8, C-nya ialah Q tolak 3. Gitu. So buatlah, bila dah listkan A, B, C tu, just masukkan negatif 8 kuasa 2 tolak 4, A dia 1, C dia Q tolak 3 less than 0. Kenapa less than 0? Sebab graf dia tak sentuh kat paksi X. Macam mana tak nak tahu dia sentuh tak sentuh? Based on soalan. Soalan kata tak menyilang, maksudnya tak sentuh. Bila tak sentuh, inequalities punya simbol ialah less than 0. So ini 64. Ini cikgu congak aja, 4Q tambah 12. Pindah, korang dapatkan Q. Okey. Cuba bagi jawapan Q apa simbol dia? Semua orang? Cuba bagi jawapan. Nak tengok. Pandai ke tak pandai congak? Saya nak tahu jawapan last. Cuba orang komen. Q more than or Q less than. Dia punya simbol. Mana satu? Q more than or ataupun Q less than. Less than apa? Kalau more than apa? Semua orang kira. Mesti wajib kena tahu. Ni inequalities ni tingkatan 2 punya. Mesti kena tahu. Tambah-tambah kau ambil max kena tahu. Minggu lepas cikgu dah cerita. Rakaman video pun ada. So kena tengok Q is tujuh puluh enam satu. 19 ke 13 ni? Which one? Mana satu yang betul ni? 19 ke 13? Confirm kan? Rasa macam 19, rasa macam 13. 64 tambah 12, 76 kan? Negatif 4Q tambah 76 less than 0. Negatif 4Q less than 76. So Q more than, sebab ambil sekali dengan negatif 4, buat pindah sana, simbol pun berubah. So jadi berapa ni? Jadi Q more than 19. Semua salah ni. Maksudnya basic form 2 berterabur lagi lah. Masih lagi berterabur. Korang punya basic tingkatan 2 inequalities ni masih lagi tak kemas. Semua salah. Okay. Q
Q lebih besar daripada 19. Dia start daripada sini. Negatif 4Q. Bawa pindah ke sana kan. Tambah 76 less than 0. Hal ni pindah sana jadi negatif 76. Negatif 4Q. Kita ambil negatif 4 pindah sana. Simbol pun berubah. Sebab ada negatif tu. Ubah dia akan jadi negatif 4. So negatif-negatif mestilah positif. 76 bahagi 4. Congak-congak aje. Ingat sifir 4 tu. 1, 36, 9. Q lebih besar daripada 19. Inilah jawapannya. Semua salah yang komen ni. Insaf lah korang. Bagi kemas. Ini form 2 punya. Betul tak jawapan cikgu? Betul tak? Bagi kemas. Betul tak betul ni? Senyap ni macam tak betul je. Betul tak saya punya jawapan? Setuju tak setuju? Hai. Tak setuju. Algebra saya terabur. Perkemaskan algebra. Okay. Dia kat sini melibatkan beberapa ilmu basic form 1, form 2, form 2. Antaranya rumus algebra dan ketaksamaan linear. Dua-dua tu ada dalam form 2. Bahaya kalau tak dikuasai. Kuasai. Elok-elok. Basic-basic ni. So jawapannya dah dapat. Q more than 19. Dah siap lah. Okay. So nanti kalau ditanyakan kepada kita apakah nilai Q ni, more than 19 lah. 20 ke, mungkin dah 21, mungkin 22, 23. Kita ganti kat Q ni. Ganti kat situ. Nanti dapatlah bentuk graf dia macam ni, tak sentuh. Gitu. Okay. Itulah app max. Kita nak faham dia kena faham ni kenapa, ni kenapa, ni kenapa. Bukan faham sekadar cara nak jawab je, kena faham soalan dan kaitan dengan graf ke, dengan dia punya apa-apalah. Okay. Boleh kita proceed? Angkat tangan sikit. Last sekali. Korang buat latihan dah. Boleh tak? Angkat tangan sikit. Kalau ada soalan beritahu. Jangan buat faham. Nanti nak jawab soalan pertengahan tahun, akhir tahun, nanti takut sangkut. Boleh kita proceed? Lagi-lagi ada yang tak respon ni. Pensan ke apa ni? Last sekali kan? So dia bagi function last sekali. Fx kx square plus 6x minus 8. So dia beritahu this function, ingat dengar betul-betul, this function, fungsi ni has graph, mempunyai graph that intersect ataupun that sentuh pada part CX pada satu titik sahaja. Kalau dia mention satu titik, ni kau punya part CY, ni kau punya part CX, contohlah contoh. Contoh graf dia macam ni. Dia sentuh satu je. Sini. Dia sentuh sini sahaja. Situ satu titik kan. Yang kita belajar awal tadi ada titik minimum, maksimum, ada dua koordinat kan, X and Y. Kan? Inilah. Inilah X and Y titik dia. Titik dia. Cuma kita tak tahulah graf ni graf senyum ke, graf dia masam U terbalik. Sebab kita tak tahu nilai A dia ni positif ke negatif. Cikgu anggap je nilai A dia ialah positif. Begitu juga kalau kita anggap nilai K tu ataupun nilai K tu nilai A lah. Negatif kan. Which is less than 0, less than 0, graf dia macam ni kan. So dia sentuh kat part CX tu kat situ je. Di part CX, dia sentuh kat situ je. Satu titik je. Sini titik maksimum lah. Kalau graf dia U terbalik. Kat sini ada X, Y. Bila ada sentuh kat satu titik je, bila nak guna diskriminan, B square minus 4AC mesti equal to 0. Equal. Guna simbol equal. Jelas? Okey tak okey? Cuba respon sikit. Ke puasa ni? Tak larat ni. Senyap. Cikgu puasa lah.
Cik, orang lain puasa juga. Okey, tak okey. Ha. Dah belajar kat sekolah pun kena belajar lagi. Tak apa. Bagi lekat dengan kepala. Ha. Lagi ikat dengan kepala. Okey Lagi ada soalan tak? Okay. So, nak guna discriminant kena listkan dulu. A tu apa? A tu K lah. B tu 6, C tu yang negatif 8. Jom. Bila dah listkan, saya tunjuk step by step. Bila dah listkan, masukkan dalam formula discriminant. 6 square minus 4A ialah K. C ialah negatif 8. Equal to 0. Masukkan. 36 positif 32 K sama dengan kosong. Saya congak saya congak. Jadi ungkapan algebra, ungkapkan, kembangkan ni semua tu kena mahir lah K. So K dapatlah K tu berapa negatif 9/8. Dah siap. So betul lah. Terbukti lah. Graf dia graf U terbalik sebab nilai A dia negatif less than 1, iaitu negatif. Okay, settle. Gitu. Okay, ambil lah. Kalau nak salin lah. Jam, okay. Ada soalan? Nak buat latihan pula ni. Are you ready? Ready ke tak ready? Gila lah nak ambil bab 2 ni. Macam ready ke tak ready? Komen sikit kalau ready. Ada 8 orang. Tolong komen. Ready tak? Nak ditest ni. Kita santai-santai je. Tapi bila belajar kena fokus. Bila time belajar kena fokus. Waktu sukan betul-betul. Waktu co-curriculum lah betul-betul. Waktu belajar betul-betul. Ready? Alah, 3 orang je ready. Tak nak teruskan lah kalau macam ni. 3 orang sahaja. Buat apa 3 orang? 4 orang je ready. Mana lagi 4? Di mana lagi 4? Okay. Okay. Alright. Kalau ready, buka buku masing-masing, buku aktiviti tu, modul kita tu. Muka surat 17, 18. 17 tu semua buat based on nota yang saya tunjuk ni. Based on guidelines. Muka surat 18 just buat soalan C dan D sahaja. Muka surat 17 semua, 18 buat C dan D sahaja. Okey, cikgu bagi masa berapa minit 8 minit cukup lah. Alright, boleh start buat dari sekarang. Go.
Okey, untuk yang cikgu kata whole jump ini kan, graf yang maximum point kan, U terbalik yang betul. Ini betul. Setakat yang cikgu tengok ni betul. Cuma dia ada keliru sikit dengan buku teks tingkatan 4 max punya. Tu jangan hati-hatilah. Dia ada keliru sikit kat situ. Macam mana nak tahu keliru tak keliru? Kena tengok balik elok lah buku tu. So yang ni dah betul lah.
Okey, Azlin, okey. Cik update sikit tengah buat soalan mana? Semua orang, muka surat berapa, soalan nombor berapa? Boleh tak? Update sikit. Ada 7 orang. Dah siap dah, mantap. Page 18 D1. Okey, teruskan sikit ke? Alang-alang tu kan, buat terus lah E. Soalan E tu kan, based on apa yang saya ceritakan tadi lah. Menyilang tak menyilang. Buat terus E, siap kan? Habiskan terus, baca arahan soalan and then buat. Dah siap dah, okey.
Okay, siapa dah siap semua? Komen sikit. Saya. Respon saya. Dah, siap dah. Semua sampai E. Dah siap, cantik. Okay, kalau dah siap saya nak proceed lah. Sikit lagi. Ada 5 minit lagi. Last 5 minit. Okay. Cuma sebelum tu nak tanya sikit lah. Kat sekolah lah. Kan? Dah belajar belum yang ni? Kalau dah belajar, cikgu kat sekolah awak semua guna latihan kat mana? Kat buku teks ke ada buku modul lain? Ha. Cuba respon sikit. Kat sekolah dah belajar belum? Apa yang kita belajar petang ni. Lepas tu latihannya ambil kat mana? Ke cikgu sekolah tak bagi latihan? Cuba respon sikit semua orang. Ada 7 orang. Cuba cakap sikit. Buku modul. Modul apa Faris? Fatihah, how about you? Lutfi, Umaira, siapa lagi? Maisarah, Amir. Kat sekolah guna buku apa? Latihan dari buku teks. Guna modul lain kan? Okay. Alright. Okay, saya nak masuk yang tajuk muka surat 19, 20, 21 tak sempat. Korang ambil latihan tambahannya. Okay. Ambil latihan tambahan ni. Saya tunjuk kat share screen. Share screen Share screen. Awak snapshot. Siap-siap. Print screen. Siap-siap. Okay, ni tambahan latihan. Semua dia bahasa Inggeris lah. Sama je. Cuba tengok dulu. Ambil. Cuba buat dalam masa 3 minit. Okay. Soalan pertama tu. Sketch graph. Lakarkan graf. Buat paksi X, paksi Y. Lepas tu, tengok graf tu senyum ke tak senyum. Lebar ke tak lebar. Tu yang pertama kan. Nombor 2. Yang nombor 2, start nombor 2, 3, 4 tu lah yang awak buat latihan tadi. Yang awak buat latihan start muka surat 17, 18 tadi. Okay. Cuma nombor 1 tu, jom kita tengok nombor 1 dulu. Okay. Fatihah, boleh tak baca soalan nombor 1 kat skrin? Baca, silakan. Determine the types of roots for each of the following quadratic functions. Sketch a graph and make the generalization on the position of the graph on the x-axis. Okay, thank you. Ada 3 soalan. Yang pertama, nyatakan jenis punca. Kan? Jenis punca. Yang kedua, kena sketch graph. Okay. Bentuk dia U terbalik ke U biasa. And then buat kesimpulan. Make a generalization. Dia punya posisi graph. Okay, ada 3 soalan kat situ. Kena jawab lah, 3-3. So, kita ambil soalan yang pertama, tengok dulu. Soalan pertama, saya tulis kat screen yang kedua. Sekejap, saya share kat second screen. Cari lah, second screen, whiteboard tadi. Okay,
Share kat situ. Nampak tak? Okey. Nampak kan? Okay, saya share kat sini. Soalan yang pertama dia tanya. Soalan pertama A. Soalan A tu. Which is, dia bagi function negative 3x square plus 6x tolak 3 kan. Soalan pertama. Buat dulu. One Roman. Type of fruits. Ni kalau nak bagi cantik lah. Jalan kerja kita. Type of fruits. Jenis puncanya. Hari tu dah ajar lah. Macam mana nak tahu jenis punca yang macam mana? Kena guna discriminant. B square minus 4AC. Just masukkan dulu. Sebelum itu, kena define dulu. A tu apa? Negatif 3. B tu 6. C tu negatif 3. Dan barulah masukkan dalam discriminant. 6 kuasa 2 tolak 4 negatif 3 C negatif 3. Congak punya congak. Ni 36. Okey, 36 tolak 36. Betul tak? Betul ke ni Ya betul. Positif ni. Kau dapat kosong. So kalau kosong equal to kosong, maksudnya this graph ada punca nyata berbeza ke? Ada dua punca nyata dan dua punca yang sama ataupun tak ada punca langsung? Mana satu? Cuba jawab sikit. Okey, Umairah. Okey. Mana? Which one? Kalau sama dengan kosong. So, graf dia macam mana? Graf dia mestilah kalau sama dengan kosong, based on apa yang belajar tadi, dia sentuh kat satu sahaja. Ingat tadi tak? Ni. Graf dia U terbalik, dia sentuh kat situ saja. So, this graph, korang boleh cakap macam mana? Graph ni have dua punca nyata dan sama. Inilah jenis punca dia. Jelas tak? Last 2 minit. Boleh tangkap? Buat catatan. Ni cara nak jawab step by step. So this quadratic function has 2 real and equal roots. Ada 2 punca nyata dan sama. Okay, ada soalan? Yang lain macam mana? Okey tak okey? So, graf tu kau buat cantik-cantik. Part CX-nya, part CY-nya, lepas tu bentuk graf dia macam ni. Buat cantik-cantik. Tu soalan kedua dah jawab. Sketch the graph, buat bentuk graf tu, lakarkan graf. So last kali generalization tu simpulkan lah, macam simpulkan kan. Buat ayat sikit lah. Graf ni, sebabkan graf ni nilai A dia less than 0, maka graf dia macam ni. Graf dia bentuk parabola. Okay, itu boleh tengok buku teks lah. Macam mana cara nak generalize. Cara nak buat generalization. Okay, cuba buat dulu. Ada soalan tambahan tu yang saya bagi tadi. Saya share sekali lagi soalan tambahan tu kat sini. Ni soalan dia. Okay. Snapshot lah, print screen soalan tu. Kemudian jawab semua, tak payah hantar, buat elok-elok. Okay, nanti kita jumpa on next week. Cuma minggu depan raya hari Jumaat, Khamis kan. Hari Khamis saya akan tanya dalam grup lah, korang available hari apa? Sebelum raya ataupun selepas raya. Kalau sebelum raya, Isnin, Selasa, Rabu malam. Isnin, Selasa malam. 2 tu hari available. Rabu tak boleh dah. Kan? Kalau lepas raya, Sabtu malam. Sabtu malam tak boleh. Kalau lepas raya, Jumaat malam, Ahad malam.
Nanti saya akan tanya dalam grup. Okay. That's all for today. Thank you very much. Jumpa lagi pada next class insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.